Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, kos pemasangan sistem solar turun ketara. PKR hanya bincang kuatkan jentera pilihan raya negeri. Pusat Media Pakatan Harapan lapor polis terhadap ulama PAS. 20% penyokong UMNO Barisan Nasional cukup bantu Perikatan Nasional menang. Jabatan Perikanan menerima peruntukan sebanyak 6.5 juta ringgit daripada Kerajaan Pusat bagi menjayakan program pembangunan dan pemantauan tukun tiruan di perairan Semenanjung dan Sabah untuk tempoh 2021 hingga 2023. Ketua Pengarah Perikanan Datuk Adnan Hussein berkata, untuk tahun ini sebanyak 1.5 juta ringgit telah disediakan oleh pihaknya untuk melabuhkan 57 unit tukun tiruan menghalang pukat tunda konservasi di 5 negeri membabitkan perairan Terengganu, Kelantan, Johor, Kedah dan Selangor. Katanya setiap negeri akan memperoleh kira-kira RM360,000 dengan bilangan tukun tiruan bergantung kepada proses perolehan sebut harga yang dibuat. Sebenarnya kami memperuntukkan tukun ini khususnya untuk perairan Pantai Timur dan Johor Timur serta utara Pantai Barat kerana perairan kita luas dan di situ sekaligus sebagai usaha untuk tingkatkan stok populasi ikan kita. Adnan berkata di Terengganu, Jabatan Perikanan telah memperuntukkan RM360,000 pada tahun ini bagi melabuhkan 12 unit tukun tiruan iaitu masing-masing 6 di perairan Batu Buruk dan perairan Pulau Kapas. Katanya hasil pelabuhan tukun ini akan membantu menangani isu kekurangan sumber perikanan dan pendapatan nelayan setempat serta dijangka akan memberikan manfaat kepada 8,635 orang nelayan di negeri ini. Sementara itu, Azman berkata kerjasama di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri adalah penting dalam menjamin keberhasilan ekonomi sektor perikanan, terutamanya di Terengganu yang mempunyai zon ekonomi eksklusif seluas 87 km persegi. Katanya, saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan persekutuan yang setiap tahun salurkan antara RM250,000 ke RM300,000 kepada Terengganu untuk melabuhkan tukun tiruan. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Ning Azmini Ahmad berkata, kos pemasangan sistem solar kini turun dengan ketara sejak tercetusnya perang di Ukraine. Dalam masa sama, beliau berkata harga tenaga berasaskan bahan api fosil telah melonjak. Katanya hari ini selepas tercetus perang di Ukraine, kita dapati sebenarnya teknologi telah menjadi lebih murah. Seperti mana berlaku kepada teknologi telefon pintar yang semakin murah, harga solar juga telah menurun dengan ketara. Pada masa sama, harga bahan api fosil telah melonjak. Ini adalah kerana kita tidak perlu import teknologi seperti solar ini. Sedangkan arang batu perlu kita import dan gas juga perlu kita bersaing untuk dapatkan harga berpatutan. Jelasnya cara ini memberi kelebihan kepada Malaysia untuk beralih kepada penggunaan tenaga yang baru yang lebih menyeluruh. Beliau juga yakin strategi yang sudah digariskan oleh kerajaan akan dapat dipenuhi seterusnya mencapai sasaran penggunaan 70% tenaga baru pada masa akan datang. Presiden Persatuan Agensi Pelancongan Umrah dan Haji, Datuk Razali Muhammad Shah menyarankan Malaysia perlu memperbanyakkan lagi penerbangan terus dari Kuala Lumpur ke Jeddah dalam usaha menyokong sasaran untuk negara menjadi hub umrah yang menghimpunkan jemaah dari seluruh dunia, khususnya di rantau Asia. Beliau berkata langkah itu amat perlu memandangkan ketika ini jumlah penerbangan terus ke Jeddah oleh syarikat penerbangan sedia ada kalanya tidak mencukupi walaupun untuk penduduk tempatan. Katanya sebab itu penerbangan terus ke Jeddah atau penerbangan transit ke negara-negara Timur Tengah perlu diperbanyakkan bagi menggalakkan kedatangan jemaah umrah ke negara-negara serantau. Razali berkata ketika ini hanya terdapat beberapa syarikat penerbangan yang mempunyai perkhidmatan berkenaan, antaranya Malaysia Airlines, AirAsia dan Batik Air. Bagaimanapun katanya tiket penerbangan yang ditawarkan adalah kurang berbanding permintaan memandangkan beliau mendakwa wujudnya kartel umrah yang didakwa membolot tiket penerbangan, membabitkan pakej umrah dan haji di negara ini. Katanya ini berlaku apabila sebahagian besar jumlah tiket yang ditawarkan syarikat penerbangan dibolot beberapa syarikat besar atau pihak ketiga sehingga menyebabkan kenaikan harga tiket yang melambung tinggi. Baru-baru ini, Menteri Pelancongan Seni dan Budaya, Datuk Seri Tiong Kin Sing berkata, kementeriannya berhasrat untuk menjadikan Malaysia sebagai hub umrah dengan mempromosikan program itu negara tumpuan seperti China, Korea, Jepun, Thailand, Filipina dan Indonesia. Kinsing dipetik berkata objektif program itu bukan sahaja demi memberi manfaat dari sudut pertumbuhan ekonomi negara, tetapi juga bertujuan mempromosi Malaysia sebagai sebuah negara Islam yang membangun dan berdaya saing selaras konsep Malaysia Madani. Razali turut melahirkan keyakinan cadangan berkenaan
yang akan diterajui Timbalan Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Khairul Fidaus Akbahan mampu direalisasikan dengan baik menerusi libat urus dengan pemain industri bagi mendapatkan pelbagai input dan cadangan bernas. Kira-kira 50 pemimpin PKR mengadakan mesyuarat di Seri Perdana. Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR Yahya Syahri berkata, mesyuarat itu membabitkan Ahli Majlis Pimpinan Pusat PKR, semua ahli Dewan Undangan Negeri, ahli Parlimen dan senator dari parti berkenaan. Katanya mesyuarat dipengerusikan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang juga Presiden PKR. Sebelum ini, Setiausaha Agung PKR Datuk Seri Saifuddin Nasution berkata, PKR akan mengadakan taklimat khas berkenaan persiapan parti itu menghadapi pilihan raya negeri yang akan disertai semua pimpinan tertinggi parti. Setakat ini, Don Selangor dan Kelantan sudah dibubarkan, sementara Don Kedah dibubarkan Rabu ini. Suruhanjaya Pilihan Raya perlu menetapkan tarikh hari mengundi bagi PRN di 6 negeri terbabit dalam tempoh 60 hari selepas pembubarannya. Pusat Media Pakatan Harapan akan membuat laporan polis terhadap bekas Timbalan Ketua Dewan Ulama PAS Kedah, Zainul Asri Muhammad Romli. Laporan polis itu dibuat di Ibu Pejabat Polis Daerah Dan Wangi susulan kenyataan berbau fitnah oleh ulama PAS berkenaan. Sejak kemarin tular potongan akhir ucapan Zainul Asri dalam himpunan Kedah berselawat anjuran pejabat menteri besar. Katanya moga Allah mempertahankan negeri ini daripada dijatuhkan oleh musuh-musuh Allah yang dimenangkan agama Allah. Sebelum ini, Zainul meminta agar hadirin memperbanyak soalan hajat sebelum pembubaran Dewan Undangan Negeri Kedah. Kenyataan Zainul yang menyebut tentang musuh-musuh Allah itu dilihat seolah-olah semua parti yang berebut kursi DUN dengan PAS dalam PRN Kedah tidak lama lagi sebagai musuh Allah. Kedah mempunyai 36 kursi DUN dan PM menguasai 21 kursi iaitu PAS 15 dan Bersatu 6. Sementara itu, Pakatan Harapan memiliki 11 kursi, PKR 5, Amanah 4, DAP 2, manakala Barisan Nasional dan Pejuang masing-masing 2 kursi. Timbalan Ketua Pemuda Perikatan Nasional Negeri Sembilan, Mahfuz Roslan mendakwa gabungan itu hanya memerlukan kira-kira 20% daripada jumlah pengundi Melayu yang sebelum ini menyokong UMNO dan Barisan Nasional untuk memenangi pilihan raya negeri di negeri itu kelak. Beliau berkata pihaknya yakin dan percaya 20% pengundi Melayu dan penyokong PN itu akan beralih kepada PN ketika PRN nanti. Katanya ia berdasarkan faktor penolakan ahli akar ubi UMNO terhadap gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Katanya sebelum ini ketika pilihan raya umum ke-15, belum ada gabungan antara BN dan PH, tetapi selepas pilihan raya umum November lalu, mereka bergabung. Gabungan itu mengundang rasa tidak puas hati dan kecewa dalam kalangan ramai orang Melayu termasuk penyokong BN dan UMNO. Mereka ahli UMNO ini sayang kepada parti itu, tetapi kecewa dengan pergabungan terbabit dan kekecewaan itu mereka luahkan ketika jentera pilihan raya kami turun padang mendampingi mereka. Jadi kami yakin pengundi-pengundi ini akan melakukan penolakan dan memilih PN pada PRN nanti kerana kekuatan untuk mencapai kemenangan masih di tangan orang Melayu. Mengulas selanjut, Mahfuz yang juga Ketua Pemuda PAS Negeri Sembilan berkata, data mendapati terdapat 50% pengundi orang muda sudah memilih PN pada PRU 15 lalu. Beliau berkata dengan penolakan sebahagian penyokong UMNO itu nanti dan ditambah pula dengan peningkatan pengundi muda, pihaknya yakin PN boleh memenangi PRN serta membentuk kerajaan negeri. Sebelum ini, pengerusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin mengakui tidak kisah sekiranya ahli atau pemimpin UMNO tidak menyertai mana-mana parti komponen PN, namun sudah memadai jika mereka memberi sokongan terhadap gabungan itu ketika PRN kelak. Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu dilapor berkata, ahli serta pimpinan PN diingatkan supaya tidak memaksa ahli UMNO menyertai gabungan itu. Namun sudah cukup jika mereka memberi sokongan dengan memberi undi kepada PN nanti. Selain isu gabungan PHBN yang akan mempengaruhi pengundi Melayu, berbagai isu lain termasuk soal kos sara hidup, penurunan harga ringgit dan prestasi ekonomi dijangka memberi impak kepada pengundi. Katanya selain itu di peringkat pusat terdapat juga isu-isu di peringkat negeri seperti soal hak milik tanah, bekalan air bersih yang tidak selesai dan lain-lain termasuk kepentingan anak muda yang dijangka turut beri kesan. Semua isu ini akan memainkan peranan penting dan mempengaruhi pengundi kerana pengundi bijak membuat pilihan. Matlamat kita memenangi PRN untuk mengurus dan memajukan negeri selain menyelamatkan anak bangsa kita sendiri. Mengenai calon PRN, Mahfuz berkata PN sudah menyediakan calon-calon yang berwibawa dan berkeupayaan untuk menjamin dan menguruskan pentadbiran negeri. Menurutnya, ia menggabungkan tokoh agamawan, tokoh profesional dan pemimpin masyarakat yang disulam dengan semua kepakaran termasuk pimpinan muda. Katanya keputusan muktamad mengenai calon ini akan dibuat di peringkat kepimpinan tertinggi parti dan saya percaya ia akan diumumkan dalam tempoh terdekat selepas pembubaran Dewan Undangan Negeri nanti. Negeri Sembilan mempunyai 36 kursi Dewan Undangan Negeri dan mana-mana parti memerlukan kemenangan 19 kursi sebagai majoriti mudah untuk membentuk kerajaan negeri.
Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun memaklumkan akan menghadap Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan Tengku Mukhlis Tengku Munawir bagi mendapatkan perkenan baginda untuk membubarkan DUN dalam masa terdekat. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa follow Facebook dan YouTube Deadline TV.